Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang kewajaran teori nomotetik dan ideografik dalam disiplin sejarah. Yang pertama adalah pengenalan bagi konsep teori. Konsep teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sesebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner, teori sebagai sebuah proses mengembangkan idea-idea yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. 1.1. Definisi disiplin ilmu sejarah. Menurut R.O. Winstead 1878 sehingga 1966, perkataan sejarah berasal daripada bahasa Arab yang membawa makna salasilah, tawarik dan babak. Dari sudut etimologi, Kamus Dewan mendefinisikan sejarah sebagai sastra lama, asal-usul riwayat, salasilah, dan peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau. 1.2 yaitu kepentingan ilmu sejarah. Kepentingan sejarah kepada manusia yang lain adalah sebagai sumber abstrak dan nyata. Apa yang dikatakan sebagai abstrak itu kerana adalah mustahil bagi manusia itu untuk menghidupkan kembali sejarah yang telah berlaku itu secara jasadnya. Kedua pula, sejarah mengajarkan manusia agar sentiasa berada pada landasan yang benar dan berusaha untuk tidak melakukan kesilapan yang sama seperti yang telah berlaku pada masa silam. Bagi ketiga pula itu, sejarah adalah jalan yang menjadi landasan dalam memilih pemimpin yang jujur, berani, adil, dan berkebolehan memimpin. Yang kedua ialah teori nomotetik dan ideografik. Teori nomotetik ini berasal daripada perkataan Greek, iaitu nomotetik berasal daripada perkataan nomos yang bermaksud law, iaitu undang-undang atau peraturan. Teori ini telah dipelopori oleh seorang ahli falsafah Jerman pada abad ke-19, iaitu Wilhelm Windelband. Menurut Wilhelm, dalam bukunya yang bertajuk History and Natural Science pada 1894, perbezaan dua bidang ilmu ini dapat dilihat pada kaedah penyelesaiannya dan bukannya pada pokok persoalannya. Teori yang kedua iaitu teori ideografik. Teori ini berasal daripada perkataan Yunani yang berarti pemisahan atau pembedah. Teori ini bersifat mikro, iaitu mempunyai fokus tertutup, dan dia lebih memfokuskan kepada kes atau peristiwa individu secara terperinci. Teori ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjalankan penyelidikan, serta teori ini menghubungkan pendekatan individualistik atau unik dalam ilmu dan biasanya berlawanan dengan istilah nomotetik yang mengacu kepada hukum ilmiah alam. Mari kita beralih pada topik ketiga, iaitu kewajaran teori nomotetik dan ideografik dalam disiplin sejarah. Teori nomotetik dan ideografik digunakan dalam karya-karya penulisan sejarah oleh sejarawan atau ahli falsafah seperti Thucydides dan Herodotus. Para sejarawan cenderung mengaplikasikan kaedah kuantitatif, iaitu mengumpulkan data, temu duga dan rujukan. Dan kaedah kuantitatif iaitu seperti pengalaman dan pelibatan sejarawan itu secara terus sebagai metode penulisan karya mereka. Yang ini pula 3.1 iaitu tokoh dalam penggunaan teori nomotetik dan teori ideografik dalam penulisan sejarah. Seperti yang kita boleh lihat iaitu contoh tokoh yang pertama iaitu Educator. Penulisan karya Mukadimah menolak penulisan sejarah yang hanya berpandukan teori nomotetik dan ideografik yang bersifat objektif.
Manakala Ibnu Khaldun berpendapat bahawa manusia cenderung untuk berlaku tidak adil dan adanya untuk berat sebelah dalam penulisan sejarah yang dapat memberikan keuntungan kepada mereka dan lebih memilih untuk melebih-lebihkan atau memuji pihak mereka. Okey, beralih pada tokoh yang kedua iaitu Herodotus. Penulisan karyanya iaitu The Persian Wars. Herodotus mengembara bagi mengumpulkan data-data dan maklumat berkenaan hasil penulisannya. Penulisan beliau adalah berdasarkan data-data yang dikumpulkan sepanjang pengembaraannya, iaitu tujuan penulisan Herodotus adalah bagi memelihara dari luputnya ingatan tentang apa yang menjadi sebab orang Greek dan Parsi berperang pada ketika itu. Kesan teori nomotetik dan ideografik adalah kita dapat memperoleh makna khusus kepada sasaran penyelidikan dan tidak semestinya direka untuk mengekstrapolasi generalisasi, di mana maksudnya adalah kita proses menggunakan logik atau fakta bagi menganggarkan kemungkinan berlakunya sesuatu pada masa depan. Seterusnya adalah penyelidikan terbaik adalah penggabungan antara kedua pendekatan nomotetik dan ideografik serta kaedah penyelidikan kuantitatif dan kualitatif. Dan akhir sekali adalah membolehkan pemahaman yang mendalam tentang cara kuasa sosial berskala besar, arah aliran dan masalah mempengaruhi kehidupan seharian individu. Akhir sekali adalah kesimpulan. Disiplin sejarah merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjelaskan sesuatu peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu. Perkara ini telah turut disokong oleh pendapat dan teori-teori barat yang membantu dalam menjawab segala persoalan yang berhubung kait dengan sesuatu kejadian masa lalu. Dan akhir sekali, dalam hal ini juga jelas menunjukkan bahawa teori nomotetik dan teori ideografik mempunyai kewajaran dan hubung kait dalam sesuatu peristiwa dalam disiplin sejarah.